Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling hangat di media sosial hari ini. Dipetik daripada Malaysia kini, Bos Maidin kecam. Akmal eksploitasi isu stalking kalimah Allah. Pemilik pasar raya Maidin, Amir Ali Maidin, membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stalking tertera kalimah Allah. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa, kata beliau. Sepatutnya parti politik menjauhi isu 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mahu bakar lagi. Letak minyak tanah lagi, kata Amir di Petik Free Malaysia Today. Menurut Amir, gesaan Akmal supaya umat Islam memboikot rangkaian kedai serbaneka Kekemat di mana stalking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang itu pun dah minta maaf. Apalagi yang mereka boleh buat, kata Amir yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, dia pada masa sama berkata, ia tidak perlu diperbesarkan terutama kepada untuk kepentingan politik. Kontroversi bermula apabila gambar stalking tertera kalimah Allah yang dijual di cawangan Kekemat di Bandar Sunway, Selangor tular di media sosial minggu lalu. Pengurusan Kekemat dan syarikat pembekal Zhejiangqiang Sdn Bhd telah membuat permohonan maaf berikutan insiden itu. Majlis Perbandaran Batu Pahat telah memberi tempoh 60 hari kepada Zhejiangqiang untuk memberikan penjelasan bertulis jika tidak ingin berdepan risiko premis ditutup. Walaupun Kekemat telah menaikkan notis permohonan maaf digital di cawangannya, Akmal tetap menggesa kedai itu diboikot agar Kekemat menaikkan kain rentang permohonan maaf. Malam tadi, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, parti itu menyokong penuh pendirian Akmal berhubung perkara itu. Saudara-saudara sekalian, itulah dia komen daripada Bos Maidin apabila beliau mengatakan Akmal usah eksploitasi isu stalking kalimah Allah. Menurut pemilik pasar raya Maidin itu, iaitu Amir Ali Maidin, beliau membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stalking tertera kalimah Allah. Menurut beliau, dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik menjauhi isu 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mahu bakar lagi, kata Amir Maidin. Letak minyak tanah lagi, kata Amir di Petik Free Malaysia Today. Menurut Amir, gesaan Akmal supaya umat Islam memboikot rangkaian kedai serbaneka Kekemat di mana stalking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang itu pun dah minta maaf. Apalagi yang mereka boleh buat, kata Amir yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, dia pada masa sama berkata ia tidak perlu diperbesarkan terutama untuk kepentingan politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini daripada kes istri Daim Zainuddin berkait dengan permintaan beliau, permohonan rayuan supaya pasport dikembalikan secara kekal. Nampaknya apa yang diramalkan oleh netizen terjadi, yaitu mahkamah hari ini adalah mahkamah yang sah dan benar. Mereka kata ramai netizen tidak setuju kalau pasport Naimah dikembalikan secara kekal. Walaupun Peguam Naimah mengatakan bahawa tiada kemungkinan beliau melarikan diri, tapi netizen kata untuk langkah berjaga-jaga, pasport tersebut tidak boleh diserahkan semula secara kekal.
Selain daripada itu, ditakuti ianya akan jadi duluan, ikutan, dan akan menjadi bualan mulut pula. Dan mereka takuti nanti jangan-jangan akan berlaku dua darjat, yaitu Naimah dapat, orang lain tak dapat, kata mereka. Jadi kalau bertindak adil, tepatlah keputusan ini. Naimah gagal minta pasport dikembalikan secara kekal. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, menolak permohonan Naimah Abdul Khalid untuk pemulangan pasportnya secara kekal yang diserahkan kepada Mahkamah Session sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RM250,000 yang dikaitkan dengan kes jenayah pendedahan asetnya yang belum selesai. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bache hari ini berkata bahawa Mahkamah Session telah menggunakan budi bicaranya dengan betul dalam memerintahkan penahanan pasport Naimah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan. Ahmad juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa terdapat risiko Naimah melarikan diri ke luar negara jika pasport dipulangkan secara kekal kepadanya. Sambil menambah bahawa dia sentiasa boleh memfailkan permohonan pada bila-bila masa pada masa depan untuk pemulangan sementara pasportnya untuk pertimbangan mahkamah. Sebelum ini, pihak pendakwaan berhujah kepada Mahkamah Tinggi bahawa tiada jaminan Naimah tidak akan melarikan diri, justru mahkamah perlu memegang pasportnya. Ahmad hari ini berkata terdapat risiko Naimah melarikan diri dalam senario hipotesis di mana suaminya Daim yang sudah tua, yang berkerusi roda dan tidak sihat, mungkin memerlukan rawatan perubatan daripada fasilitis kesihatan luar negara. Hakim Mahkamah Tinggi menegaskan bahawa Daim tidak dikehendaki oleh Mahkamah Session untuk menyerahkan pasportnya sebagai sebahagian daripada syarat jaminan dalam pertuduhan pendedahan aset yang sama terhadap bekas menteri itu. Jika pasport pemohon ada bersamanya dipulangkan secara kekal, maka saudara-saudara sekalian, menambah lanjut, kata pendakwaan, jika pasport pemohon ada bersama beliau dipulangkan secara kekal, maka besar kemungkinan apabila kedua-duanya, iaitu Naimah dan juga Daim Zainuddin berada di luar negara, mereka mungkin tidak kembali untuk menghadapi prosiding di hadapan Mahkamah Session, kata Ahmad. Hakim Mahkamah Tinggi memberi jaminan sekiranya Naimah perlu memohon pemulangan sementara pasportnya untuk membantu Daim mendapatkan rawatan perubatan di luar negara, pihak pendakwaan boleh membantu memudahkan perkara ini. Peguam M. Puravelan bertindak bagi Naimah manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaradin Wan Ladin. Pada 23 Januari di hadapan Mahkamah Session, pasport Naimah diperintahkan untuk diserahkan sebagai sebahagian daripada syarat jaminan yang dikaitkan dengan pertuduhan jenayahnya atas dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Wanita berusia 66 tahun itu minta dibicarakan terhadap pertuduhan yang dirangka mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Dia dituduh melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Dituduh melakukan kesalahan itu antara 13 hingga 14 Disember tahun lepas, dia boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000. Aset yang didakwa tidak didedahkan melibatkan beberapa bidang tanah, hartanah dan kenderaan Mercedes-Benz. Mengikut lampiran yang dilampirkan pada pertuduhan dan dibacakan di mahkamah, antara 8 hartanah yang didakwa itu terlibat ialah Menara Ilham di Kuala Lumpur, sebuah rumah di Bukit Tunku, Kuala Lumpur, serta 6 bidang tanah, 5 di Kuala Lumpur dan 1 di Pulau Pinang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini selepas ini.